Ngam. InsyaAllah kita mulakan pengajian hadis kursi malam ni, sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabi ridwan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhdina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahu azim. Maksudnya, takut oleh kamu akan bala bencana dan musibah yang akan terjadi tidak akan terkena pada orang-orang yang zalim di kalanganmu sahaja, tapi mengenai kepada semua orang. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahui olehmu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha keras balasan siksaan azabnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap daripada umatku mereka masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah pun menjawab, barang siapa yang taat padaku maka dia masuk syurga. Barang siapa yang ingkar kepada arahanku maka mereka itu masuk orang-orang yang enggan. InsyaAllah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa wa istifadata wa lifadata wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila khairi ibtigha'a wajhillah wal maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang saya hormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga semuliakan Ustaz Azhar, semuliakan Jawatan Kuasa, semuliakan Tuan Bilal, seluruhnya sidang jamaah muslimin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dari semua Ta'ala kerana dapat bersama pada malam ini. Tuan-tuan, program kita sebulan sekali. Itulah kita isi program kuliah maghrib kita. Itulah perbincangan berkenaan dengan hadis kursi, insyaAllah. Dan kita masih lagi dalam bab jihad. Bab apa tuan-tuan? Bab jihad. Baik. Muka surat berapa tu? 92 kan? 92 insyaAllah. Itu kita dah masuk dah satu hadis hari itu berkenaan dengan jihad. Jihad, maksudnya jihad tu ialah berjuang lah. Berjuang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala
di muka bumi, kan? Kita menggunakan segala daya dan upaya kita untuk menegakkan kalimah Allah Taala di muka bumi, insya-Allah. Baik, jadi malam ni kita lihat jaminan Allah Taala, jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dan kelebihan orang yang berjihad di jalannya. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala in tadaballah liman kharaja fi sabilih la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusulih an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahu jannah walaula an asyukka 'alal ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wala wadittu anni uqtalu fi sabilillah summa ahya summa uqtal atau kama qala Rasulullah SAW. Baik, hadis malam ni ada yang pertama, ada Nabi SAW yang terimakan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Qala, kata ia Rasulullah, in taraballah, Allah Ta'ala bersegera, in taraballah liman kharaja fi sabilih, Allah Ta'ala bersegera memberikan balasan bagi orang yang keluar berjihad pada jalan dia. Allah Ta'ala bersegera memberikan balasan yang baiklah kepada orang-orang yang keluar berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yuhjuhu illa imanun bih. Dia tak keluar, Allah Ta'ala berfirman, dia kata dia tidak keluar pada jalan tersebut melainkan keimanan kepadaku. Dia tak pergi keluar berjihad, berjuang, kan, berdakwah, kan, pada jalanku, melainkan imanun bih, melainkan dia beriman padaku. Dia benar-benar beriman padaku. Wa tasdiqun bi rasulih, dan dia membenarkan juga dengan rasul-rasulku alaihi salatu wassalam. An urji'ahu bima nala min ajrin. An urji'ahu, kan, aku akan mengembalikannya dengan sesuatu yang diperolehi berupa pahala. An urji'nahu, bahawa aku kembalikan dengan sesuatu yang mencapai ia daripada pahala. Bima nala min ajrin. Maksudnya, aku akan mengembalikannya dengan sesuatu yang diperolehi berupa pahala. Mana hasil daripada pergi berjuang, berjihad dengan Allah Ta'ala tadi. Jadi maknanya aku, kata Allah, akan balas dia lah. Antaranya ialah berupa pahala lah. Min ajrin aw ghanimatin, ataupun ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang. Ni kalau terlibat dalam perang lah. Sebab berjihad ni dia banyak juga kategori-kategori jihad, kan. Ada jihad besar, ada jihad kecil. Jihad kecil tu lah peperangan tu melawan tentera musyrikin. Kalau zaman Nabi itu lawan tentera musyrikin Mekah. Kalau zaman pejuang-pejuang yang kemudiannya, ada yang berjuang melawan tentera salib, ada yang berjuang melawan tentera Rom, ada yang berjuang melawan tentera Parsi. Pada zaman, kan, zaman pejuang-pejuang Islam yang kemudian lah, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih, ramailah pejuang Islam, kan. Mereka berjuang. Baik, kemudian an urja'u bimana la min ajrin, bahawa aku kembalikan baginya dengan sesuatu yang mencapai ia daripada pahala, min ajrin, ataupun ghanimatin, ataupun harta ghanimah. Itu pun kalau menang lah. Kalau menang dapatlah harta ghanimah. Kalau tak menang, kalah lah. Kalah tak dapat apa-apa lah, balik dengan tangan kosong lah. Dan kemungkinan ada yang mati syahid dalam peperangan. Au udkhilahu jannah, ataupun aku masukkan di dalam syurga. Jadi kemungkinan mati syahid, masuk syurga lah. Tapi tengoklah, dia pergi berjuang tu atas nama Allah.
dia berjihad atas nama siapa. Kalau dia berjihad supaya orang sebut nama dia kemudian, tu bukan nama jihad lah. Sebab orang yang pergi perang pun banyak jenis juga. Ada pergi perang kerana supaya orang sebut nama dia, orang puji dia lah. Ada orang pergi berjuang kerana supaya dia nak menyatakan bahawa dia ni seorang yang kuat, orang yang gagah, seorang yang gagah, seorang yang pembengih. Ada yang berjuang tu kerana nak balas dendam, macam-macam lah jenis kategori. Ada pergi perang kerana nak harta ghanimah. Dia pergi perang sama dengan Nabi kerana apa? Nak dapat harta ghanimah. Nak tahu kalau menang kan dapat harta ghanimah. Kalau tak menang tak dapat apa. Baik, seterusnya tuan-tuan, walaula an asyuka ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin. Jikalau tidak memberatkan kata umatku maka saya tidak akan ketinggalan daripada angkatan perang di belakang suatu pasukan. Maksudnya keluar pergi perang lah. Kalau tidak memberatkan atas umatku maka saya tidak akan ketinggalan lah. Maka aku pergi perang. Malahan Nabi pun tuan-tuan lihat banyak peperangan-perangan yang ikut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga peperangan yang Nabi tak ikut, para sahabat je pergi. Tapi banyak peperangan yang ikut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peperangan, kalau seandainya tentera Islam dipukul kalah, Nabi dia tak boleh lagi. Nabi dia tak boleh lagi. Haram seorang Nabi tu lagi daripada medan perang. Walaupun tinggal seorang diri dalam medan perang, Nabi tak boleh lari. Baik, kemudian wala wadittu anni uqtalu fi sabilillah summa ahya summa uqtal summa ahya summa uqtal. Saya suka bahawa saya terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan semula. Selepas itu saya terbunuh di jalan Allah lagi, kemudian saya dihidupkan, kemudian saya terbunuh lagi, kemudian saya terbunuh lagi. Nampak? So Nabi suka kalau seandainya Nabi terbunuh dalam peperangan. Tapi apa yang kita nampak tuan, Nabi tak terbunuh dalam peperangan. Nabi hanya tercedera kan? Nabi tercedera saja, ada tercedera, dipukul dalam peperangan. Tapi Nabi tak terbunuh. Nabi akhirnya terbunuh di rumah. Sakit dan meninggal dunia di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Semaknanya ajal maut di tangan Tuhan. Banyak orang ke perang, berpuluh-puluh kali perang tak mati-mati mana perang, mati kat rumah. Ada orang pergi perang, baru sekali pergi perang dah mati, dah kena tembak. Baru sekali dah masuk. Dah kena tembak, dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang perang berpuluh kali tak mati-mati, cedera sajalah, akhirnya mati kat rumah tuan-tuan. Ini semua kuasa Allah, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak ditakdirkan mati, matilah. Kalau tak tak mati, tak matilah. Baik, kemudian tuan-tuan, diriwayatkan daripada Abu Hurairah pula, beliau berkata, qala Rasulullah SAW tadammana wa fi riwayatin lin-Nasa'i in taraballah liman kharaja fi sabilihi la yuhjuhu illa jihadan fi sabilihi imanan bih wa tasdiqan bi rasulih fa huwa alayya dhaminun an udhillahu al-jannah. Wa fi riwayatin Nasa'i ziyadatun bi ayyuhuma kana imma bi qatlin aw wafatin aw urjahu fi maskanihi allazi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin aw ghanimatin. Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi ma min kalmin yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumul qiyamah kahayatihi hinna kulima launuhu launu dam wa rihu rihul miskun wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi laula an yashukku 'alal muslimin ma qa'atu khalfa sariyatin tagazu fi sabilillah abada walakin la ajidu sa'atan fa'ahmiluhu wala yajiduna sa'atan wa yashukku alaihim ayyatakhallafu anni wallazi nafsu Muhammadin biyadihi lawaritu anni aghzu fi sabilillah
fa uqtal summa aghzu fa uqtal summa aghzu fa uqtal. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan hadis ni tadi, qala Rasulullah sallallahu, kemudian Nabi sallallahu pun bersabda, apa kata Nabi? Tadammana mana jaminan Allah. Domin ni jaminan lah. Tadammana Allah Ta'ala menjamin. Saja Allah Ta'ala menjamin kan orang-orang yang pergi berjihad pada Allah Ta'ala tadi. Jaminan apa? Antaranya syurga lah jaminan. Wa fi riwayatin, dan sampai pada satu riwayat yang lain menyatakan bahawa in tadaballah liman kharaja fi sabilih. In tadaballah, Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala, segera memberikan ganjaran pahala liman kharaja fi sabilih, bagi orang yang keluar pada jalan dia, bagi orang yang keluar pada jalannya. La yuhrijuhu illa jihadan fi sabilih. Dia tidak keluar kecuali melainkan kerana jihad. Berjihad ia pada jalanku, kata Allah. Dia tak keluar melainkan dia berjihad kepada jalanku. Dia berjuang kerana aku. Bukan dia berjuang kerana berani. Bukan kerana juang kerana nak orang sebut, orang puji dia hebat, dia gagah. Bukan dia pergi berjuang kerana nakkan harta rampasan perang, harta ghanimah. Bukan dia berjuang kerana nakkan tu nak ni, nakkan perempuan, nakkan orang kata hamba dan sebagainya kan. Hamba sahaya. Bukan dia nak tu. Dia bukan dia berjuang kerana nakkan tanah. Nak tanah kan. Tanah ni pun termasuk harta ghanimah juga, harta rampasan perang. Bila dalam peperangan, semua tuan-tuan akan menjadi milik orang yang menang dalam peperangan lah. Termasuklah perempuan ke, lelaki ke, tentera tu ke, kalau kalah dalam peperangan, maka dia akan menjadi tawanan perang. Rumah dia, tanah dia, kereta dia, apa semualah, semua akan menjadi milik lah kepada pihak yang menang gitu. Kemudian imanan bih, kemudian beriman denganku, wa tasdiqan bi rasulih, dan membenarkan dengan rasulku. Fahuwa alayya dhaminun an udkhilahul jannah, maka dianya kata aku, kata Allah Ta'ala, dia kata dhaminun, dianya ialah orang yang aku tanggung. Aku penjamin, mana aku menanggung dia lah. Tanggung apa? An udkhilahul jannah, bahawa aku masukkan dia dalam syurga. Aku masukkan dia dalam syurga. Itu masuk dengan tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Wa fi riwayatil Nasa'i ziyadatun bi ayyuhuma kana imma bi qatrin aw wafatin. Dan sampai pada satu riwayat lain tuan-tuan ditambahkan perkataan dia, ziyadatun menambah lafaz bi ayyuhuma kana, dengan mana-mana salah satu yang dia nak, ataupun mana-mana satulah, sama ada imma biqatin, sama ada dia menang dalam peperangan tadi, au wafatin, ataupun dia terbunuh. Dia terbunuh dalam peperangan tadi. Terbunuh ataupun dia meninggal dunia lah, dunia. Meninggal dunia ni tak semestinya di mana perang. Kadang-kadang meninggal dunia di rumah. Ada yang meninggal dunia di mana perang, mana peperangan dah habis. Perang dah habis kan, kemudian tiba-tiba dia meninggal dunia. Ada juga. Ada yang memang dia kena terbunuh di medan perang. Kan? Ramai para sahabat dari Allah Ta'ala yang terbunuh dalam peperangan. Antaranya yang terbunuh dalam peperangan ialah seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan tahu kan? Dia ni asalnya anak orang kaya. Dia ni asal anak orang kaya. Dia ni anak orang kaya. Anak kaya ni ialah apa benda yang dia nak, dia boleh dapat. Tetapi mak ayah ni tak Islam. Mak ayah dia tak Islam. Jadi akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, jadi ibu dia sedih lah. Sedih dia masuk Islam. Dan ibu dia beri pilihan pada dia, sama ada dia nak Islam ke ataupun dia nak mak ayah dia. Tapi dia memilih Islam. Bila dia masuk Islam, kehidupannya bertukar.
daripada dia seorang orang yang kaya dengan, biasalah kan orang kaya kan dengan, kalau zaman sekarang anak kaya tengoklah kereta mewah kan, kereta mewah, pakaian pun mahal-mahal, jenama, baju jenama, tak, duit banyak. Tapi bila dia dah masuk Islam, kehidupan dia berubah. Dia tinggalkan semua dia punya kemahan-kemahan tadi. Dia akhirnya berpakaian dengan pakaian yang usang, dengan pakaian yang koyak-koyak, tampal sama, tampal sini. Sehingga kan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sedihlah melihat kepada Mus'ab bin Umair. Kenapa? Kerana dia orang kaya, hidup dia mewah, senang-senang. Tapi bila dia masuk Islam, dia bertukar kehidupan dia. Kadang susah, miskin dan sebagainya lah. Jatuh. Tapi dia tetap memilih Islam, memilih baginda Rasulullah SAW. Jatuh. Kemudian dalam banyak peperangan diikut oleh Mus'ab bin Umair. Dan antara peperangan yang diikut dalam satu perang itu, dia ditugaskan untuk membawa panji-panji. Dia tugaskan untuk membawa panji-panji perang. Panji-panji perang. Panji apa? Bendera kan? Tugas dia buat bendera perang. Dia bukan saja bawa bendera, malahan dia sentiasa membangkitkan semangat kepada sahabat-sahabat yang lain. Bagi semangat. Sambil buat bendera, dia bagi semangat kepada sahabat. Tapi tuan-tuan, musuh sentiasa memerhatikan dia lah. Sehingga akhirnya ada seorang lelaki daripada kafir musyrik Mekah tadi, kan, dia attack dia lah. Attack dia, serang dia. Dan dia buat pedang, dia tebasnya tangan Mus'ab bin Umair. Tangan kanan dia pegang panji-panji tu, maka dipotongnya tangan Mus'ab bin Umair ketika dia memegang panji-panji tadi, panji Islam tadi. Maka putuslah tangan sedang. Bila putus tangan dia, bendera tadi dipegang dengan tangan kiri pula. Kemudian musuh Islam tadi, yang nak potong tangan tadi, dia tadi potong tangan kanan, sekarang dia potong tangan kiri pula, putus. Dua-dua tangan putus di kanan tu, Mus'ab bin Umair. Kemudian bendera tu masih lagi tak jatuh ke tanah. Masih tak jatuh ke tanah. Sebab bendera ni kalau jatuh ke tanah, habislah kan, dia kalah lah kan. Akhirnya apa yang berlaku tu kan, dia peluk pula dengan tangan yang potong tadi, dia peluk bendera tadi. Bila dia peluk bendera tadi, musuh tadi pun datang lagi. Maka digunakan pedang dia, tusuklah pedang tadi kepada dada dia. Dan akhir dia pun mati syahid, meninggal dunia. Mus'ab bin Umair mati dia dalam peperangan. Saya tak ingat peperangan apa, tapi ada cerita dia lah, mati dia. Akhir bendera tadi diambil sahabat lain pula. Sahabat pula lain nak ambil bendera tadi. Maknanya bendera itu tak jatuh lagi ke tanah. Kalau jatuh tu kira kalah dalam peperangan. Tu bermahalnya tu, besarnya peranan bendera ataupun panji-panji dalam peperangan. Baik, seterusnya tuan-tuan. Aw arji'u ila maskanihi allazi kharaja bihi. Ataupun kata Allah, aku kembalikan kepada dia, kan, kepada tempat tinggal dia yang dia keluar daripadanya tadi. Kata Allah, aku kembalikan semula pada tempat tinggal dia yang mana dia keluar dulu waktu nak pergi perang. Na'ilan manalami ajrin aw ghanimatin. Dengan memperoleh ganjaran serta harta rampasan perang. Dengan dia peroleh ganjaran pahala besar ataupun dia dapat harta rampasan dalam peperangan tadi. Ini kalau menanglah. Kalau menang dapatlah harta rampasan. Tapi harta rampasan perang juga boleh menyebabkan tentera-tentera, boleh menyebabkan dia silau mata dia. Sebab contoh tuan-tuan ni dalam peperangan Uhud kan. Dalam peperangan Uhud Islam kalah. Kenapa? Kerana tentera Islam, pasukan memanah yang Nabi dah perintahkan jangan turun. Walaupun pun terjadi, jangan turun. Jangan tinggalkan posisi kamu di Bukit Uhud itu. Tapi mereka telah tergoda istilah kita. Digoda ataupun tergoda lah dengan harta rampasan perang yang ditinggal oleh tentera musyrik Mekah. Mereka meninggalkan posisi, turun ke bawah, ambil senjata tu. Rupa-rupanya ini sebenarnya salah satu strategi peperangan juga.
tetapi dia ada segi peperangan dia. Mereka rupanya lari, lepas tu patah balik. Lari dan patah balik, datang semula tadi. Bila datang semula tu, habislah tu Islam. Serang. Sehingga kan yang mati tuan-tuan sebanyak 70 orang sahabat yang terbunuh dalam peperangan Uhud, tuan-tuan. Itu yang bahaya, tuan-tuan. Bahayanya senjata tu, maknanya kata ghanimah ni dia boleh menyilaukan pandangan mata juga. Terpengaruh. Baik, kemudian dan wallazi nafsu Muhammadin biyadih ma min kalmin yuklimu fi sabilillah illa jaa yaumil qiyamah kaihatihi hina kullima launuhu launun dam wa rihu rihun miskun. Dan dengan demi diri Muhammad SAW di dalam tangan Allah, jiwa Muhammad itu dalam tangan Allah Ta'ala, tiada daripada darah, tiada daripada luka, kalmin ni luka, ataupun jarah, luka jugalah. Tiada daripada luka yang terluka dalam perjalanan fisabilillah tadi. Mana-mana orang yang terluka dalam peperangan tadi, illa jaa yaumil qiyamah, kecuali datanglah ia luka ataupun darah tadi pada hari kiamat. Ka hayatihi hina qudima, sebagaimana kelakuannya tadi ketika dia luka. Launuhu, warnanya itulah launun dam, warna ialah warna darah. Waraihu rihul miskun, bau dia tadi bau kasturi. Bau dia bau kasturi. Ini kelebihan orang mati syahid dalam peperangan lah. Yang mana darah dia tu wangi. Kemudian kalau orang mati syahid, kita tak boleh bersihkan luka dia, kan? Kita akan tanam sekali dengan luka-luka sekali tu, dengan darah-darah sekali kita kena tanam dia. Sebab apa, tuan-tuan? Besok akhirat besok dia akan bangun. Akhirat besok dia akan bangun bersama dengan luka dia sekali, dengan darah dia, yang mana bau tadi ialah bau kasturi. Dengan bau kasturi harum lah. Bau dia. Warnanya ialah warna darah dan baunya adalah kasturi. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih laula ayyashqa 'alal muslimin ma qa'attu khalfa sariyatin taghzu fi sabilillah abada. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmiluhum wa la yajiduna sa'atan wa yashqu 'alaihim ayatakhallafun anni. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya, jika tidak kerana saya akan memberatkan kaum muslimin, maka saya tidak akan duduk di belakang satu pasukan yang berjuang di jalan Allah Ta'ala selama-lamanya. Tetapi saya tidak mendapati keluasan harta lalu membolehkan saya menampung mereka, mana berupa kenderaan dan juga peralatan perang. Padahal mereka juga tidak mempunyai keluasan harta dan mereka juga merasa berat untuk tidak turut serta bersama saya dalam medan perang. Ulang semula. Demi Tuhan dan jiwa Muhammad berada dalam tangannya. Jika tidak, laula an yashqa 'alal muslimin, jikalau tidak diberati di atas orang muslimin, maqa'atu halfa sadiyatin, nescaya aku tidak akan duduk di belakang pasukan perang. Taghzu fi sabilillah, yang berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala abadan selama-lamanya. Walakin, tetapi aku tidak dapati akan kelebihan. Tapi saya tidak mendapati kelebihan masuk keluasan harta lalu membolehkan saya menampung mereka, mana berupa kenderaan dan juga peralatan perang. Wala yajidu sa'atan, dan aku tak dapati juga dan tidak dapati juga mereka itu keluasan daripada harta. Wa yashqu 'alaihim ayyatakhallafu anni, padahal mereka juga tidak mempunyai keluasan harta dan mereka juga merasa berat untuk tidak turut serta bersama saya dalam meram perang. Nampak? Ini nak cerita pada kita berkenaan dengan maknanya Nabi tetap akan bersama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Walaupun di segi harta tak ada harta tak ada pun. Tak ada apa pun persiapan di kalangan Nabi dan para sahabat. Kalau ikut dalam perangan tak ada apa pun persiapan mereka.
Paling tidak pun unta ataupun kuda ataupun pedang. Pedang atau tombak kan? Pedang, tombak, panah kan? Kemudian baju besi. Ada juga masanya Nabi pun pakai baju besi lah. Topi besi dan sebagainya kan? Tapi tak banyak lah. Peralatan-peralatan perang ni tak adalah banyak sangat. Kadang-kadang orang kafir peralatan perang mereka lagi banyak lah berbanding dengan tentera Islam. Tapi walau macam itu, tetap Nabi dengan para sahabat radhiyallahu anhum pergi perang ke jalan Allah Subhanahu wa taala tuan. Kemudian wallazi nafsu Muhammadin biyadihi lawadittu anni aghzu fi sabilillah fa uqtal summa aghzu fa uqtal summa aghzu fa uqtal. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad SAW berada dalam tangannya, saya suka bahawa saya berjuang di jalan Allah, lalu saya pun terbunuh. Kemudian saya berjuang lagi, lalu saya pun terbunuh. Kemudian saya berjuang lagi, kemudian saya pun terbunuh. Itu sangat disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu idaman bagi orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid tu kalau tuan-tuan tanya dia, tapi masalah kita tak boleh tanya mereka. Kan, kalau semua disebut dalam kitab-kitab lah. Dalam kitab-kitab berkenaan dengan kematian, kalau seandainya orang-orang yang mati syahid ni ditanya kepada mereka, apa yang kamu nak? Sebenarnya apa yang kamu nak lagi? Kamu dah mati syahid dah. So apa yang kamu nak lagi? Mereka kata kami nak kembali ke dunia semula untuk kami berperang pada jalan Allah. Hatta kalau 1000 kali pun kami sanggup pergi perang ni. Kenapa? Kerana mereka telah mendapat ditunjukkan ganjaran pahala yang besar kepada mereka. Dengan bidadari syurga. Macam lagi kan? Tuan-tuan tengoklah kalau orang mati syahid macam mana. Orang mati syahid tu biasanya mereka akan tersenyum kan? Senyum je. Apa benda mereka nampak kita tak tahulah kan? Tapi biasa kalau mati syahid ni mereka tersenyum je. Macam tu. Baik tuan-tuan. Seterusnya riwayatkan daripada Anas, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yaqulullah azza wa jalla al-mujahidu fi sabili huwa alayya dominan in qabatuhu aw rastuhu al-jannah wa in raja'atuhu bi ajrin aw ghanimatin insyaallah. Kemudian seterusnya hadis dalam pembahasan berkenaan jihad lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak bunuh ni. InsyaAllah. Qala Rasulullah sallam, telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallam, yakni iaitu yaqulu Allah azza wa jal, telahlah firman Allah Subhanahu wa taala, al-mujahidu fi sabili, orang yang berjihad pada jalanku, InsyaAllah. Dengar selingan tadi. Ada selingan. Iklan sikit. Yaqulu azza wa jalla, berfirman Allah Subhanahu wa taala, al-mujahidu fi sabili huwa alayya dhaminun. Orang yang berjuang pada jalanku, mereka itu atasku itu tanggungan. Mana aku yang menanggung dia, aku yang menjamin dia, aku yang menjamin syurgalah. In qabatuhu, jikalau aku qabat ni aku matikan dia lah dalam peperangan. Aurastuhu jannah, maka aku wariskan syurga kepada dia. Wa in raja'tuhu, dan jikalau aku mengembalikan dia, mana dia tak terbunuh dalam peperangan, raja'tuhu bi ajrin, aku kembalikannya dengan pahala yang besar. Dia sama-sama ada orang tu terbunuh dalam perangan tadi ataupun tak terbunuh. So kalau tak terbunuh, tetap mendapat pahala yang besar daripada sisi Allah
Subhanahu wa taala. Au ghanimatin ataupun harta ghanimah. Harta rampasan peperangan. Cuma dalam peperangan tu ada beberapa jenis yang kita tak boleh bunuh. Berapa kategori manusia lah, antaranya ialah perempuan. Perempuan tak boleh dibunuh dalam peperangan. Kanak-kanak tak boleh dibunuh. Orang tua-tua pun tidak boleh dibunuh dalam peperangan. Mereka punya gereja-gereja, biara-biara dia, tempat mereka, dia punya agama mereka tu tidak boleh dimusnahkan. Tak boleh musnahkan, tak boleh rosakkan. Berlainan dengan tentera kufar, tentera kafir. Kalau tentera kafir, kalau dia terang Islam, lain. Habis semua dibunuh. Bunuh, perempuan dibunuh, kanak-kanak dibunuh, dibom, ditembak. Masjid dibom. Masjid, contohnya dalam peperangan di Syria kan, tengoklah. Habis masjid-masjid dibom. Masjid Umawi kan, Masjid Umawi itu masjid antara yang cantik lah masjid tu. Habis masjid kan, habis hancur lah. Itulah yang berlaku. Mana kesan yang peperangan ni memang teruk lah. Tapi Nabi ajar pada Islam ni macam mana adab dalam peperangan. Dia ada adab dalam peperangan. Kita jangan terpengaruh dengan tentera kufar, tentera kafir. Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi ketika menawan Baitul Muqaddis, kan? Mereka Salahuddin al-Ayyubi dia tak bunuh pun tentera kafir tu. Tapi mereka dia bagi tempoh selama 40 hari untuk meninggalkan Baitul Muqaddis. Berlainan dengan tentera salib sebelum tu. Sebelum tentera Baitul Muqaddis, sebelum tentera Islam dapat, mereka Baitul Muqaddis dikuasai oleh tentera salib. Ketika mereka menang dulu, semua kan kanak-kanak, perempuan, orang tua, semua dibunuh. Itu memang cara orang kafir, cara dia dalam peperangan. Berbeza dengan tentera Islam dalam peperangan. Bila tentera Islam menang, kalau dia menang, mereka tak bunuh pun. Malahan mereka dibagi tempoh selama 4 hari untuk meninggalkan Baitul Muqaddis. Bagi tempoh. Masih lagi orang kata ada budi bicara lah tentera Islam ni. Tapi kalau nak ikutkanlah tentera Islam, kalau menang, mereka boleh bunuh dia tentera salib tu. Kan tentera Islam dah menang, mereka boleh bunuh je. Kalau nak ikutkan. Tapi Salahuddin dia tak buat macam tu. Dia bagi tempoh untuk meninggalkan Baitul Muqaddis. Siapa yang tak meninggalkan baru dibunuh. Tak tinggalkan baru dibunuh. Baik. Seterusnya riwayatkan daripada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bima yahkihi an rabbih azza wajalla. Qala ayyuma 'abdin min ibadi kharaja mujahidan fi sabilillah ibtigha'a mardati dhamintu lahu an urji'ahu in arja'tuhu bima saba min ajrin aw ghanimatin wa in qabattuhu ghafartu lahu wa rahimtuhu." Kama qala Rasulullah. Dan seterusnya juga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima yahkihi an rabbi, daripada apa yang dia hikayatkan daripada Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Qala berkata ia. Qala berkatalah ia ni Allah Taala berfirman, ayyuma abdin min ibadi, mana-mana hambaku daripada hambaku, mana-mana hamba daripada mana-mana hambaku, kharaja mujahidan fi sabilillah, dia keluar untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, ibtigha amradati, kerana menuntut akan keredaan aku, dhamintu lahu, aku tanggung akan dia, aku jamin akan dia, an urji'ahu, bahawa aku kembalikan akan dia, in arja'tuhu, jikalau aku kembalikan akannya, bima asaba min ajain, daripada sesuatu yang dia dapat daripada ajrin, pahala yang besar, aw ghanimatin, ataupun harta rampasan perang, wa in qabattuhu, dan jikalau aku qabat ni, aku matikan dia, ghafartu lahu, nescaya aku ampunkan bagi dia, wa rahimtahu, dan aku mengasihi dia, aku beri rahmat pada dia.
Hadis ni banyak, tapi sebenarnya maksudnya lebih kurang sama. Maksudnya lebih kurang sama. Nak cerita pada kita, maknanya orang berjihad dengan Allah Ta'ala ni tanggungan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanggung dia. Maknanya kalau dia terbunuh, masuk syurga. Kalau tak terbunuh, maknanya ajrun dapat pahala. Au ghanimatun ataupun ghanimah. Ghanimah ni besarlah. Besarlah ghanimah ni. Termasuk dalam tanah. Termasuk dalam tanah. Dalam peperangan Nabi banyak dapat. Contoh dalam peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar tentera Islam lawan tentera Yahudi. Islam menang dalam peperangan Khaybar. Dalam peperangan Khaybar itu, kalau nak ikutkan tanah Khaybar tu pun mereka dapat. Tentera Islam dapat, tanah Khaybar tentera Islam dapat. Bukan tanah saja. Rumah pun dapat, tu dapat, ni dapat, sebagainya, perempuan pun dapat. Kan, hamba saya dapat, kanak-kanak dapat, tentera pun dapat, semua dapat. Tapi akhirnya tanah itu dikembalikan semula kepada orang Yahudi. Tapi kena bayar cukai lah. Sebab tanah tu tanah milik orang Islam dah rampas. Jadi akhirnya disebabkan Islam tak sanggup nak usahakan tanah tadi. Mana sanggup nak usahakan tanah tu? Tanah dia subur, tanah Khaybar tu subur lah. Jadi Islam takkan nak duduk kat situ. Masing-masing ada nak, masing-masing kena balik semula ke Madinah. Duduk ke Madinah, di Mekah dan sebagainya. Jadi akhirnya tanah tu diserahkan semula pada orang Yahudi untuk mereka usahakan tanah tu. Tetapi mereka kena bayarlah cukai. Ada cukai ataupun kharaj lah. Cukai pertanian, tanah-tanaman kepada tentera Islam. Itulah. Sebab nak usahakan memang tak ada nak usahakan. Walaupun tanah tu tentera Islam dapat. Gitu. Jadi tentera Islam hanya ambil yang apa yang perlu saja. Seperti perempuan sebagai ammah lah. Hamba sahaya. Jadi mereka ambil lah benda tu. Mana yang boleh ambil lah. Macam tu pedang ke apa benda ke, panah ke, kuda ke, unta ke, benda yang boleh mereka bawa balik Madinah, mereka bawa balik. Yang tak bawa balik serahkan dekat Yahudi balik, selesaikan. Tapi mereka kena bayar lah kepada tentera Islam. Baik, kesimpulannya tentang Allah Ta'ala menjamin orang yang berjihad di jalannya sama ada dimasukkan di dalam syurga jika disyahid atau bolehi harta rampasan perang jika masih hidup. Yang kedua, jenazah para syuhada mendapat keistimewaan di dunia dengan tidak perlu dimandikan. Tak perlu dimandikan dan dibangkitkan akhirat besok dalam keadaan dipenuhi luka ketika berjihad tadi lah. Jadi maknanya luka-luka mereka itu tak perlu dicuci. Tak perlu dicuci luka-luka itulah. Ada luka-luka itu besok akan membau wangi seperti bau kasturi itu. Kemudian nikmat dan ganjaran besar akan diberikan kepada mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan juga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Cukup tu tuan-tuan perbincangan kita pada malam ni. Ada beberapa hadis walaupun dia satu tajuk tapi banyak hadis dia dalam dia lah. Ada 1, 2, 3, ada 4 hadis dalam bab ini. InsyaAllah akan datang kita masuk lagi keadaan syuhada Uhud di syurga. Wallahualam. Ada soalan tuan? Ada pertanyaan tak? Jalan lagi? Jalan tak? Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa alam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim na lana qulubana bi nuril ma'rifatika wa tahlana futuha arif. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil ada. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.